Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala limpahan rezeki kurniaannya pada kita dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan pengajian ulum hadis pada kali ini. Alhamdulillah, kita sudah tamat pada bahagian E pada video yang lepas, di mana kita bincangkan tentang hal-hal yang berkaitan ataupun hal-hal yang kita perlu tahu tentang kaedah-kaedah yang digunakan ataupun kaedah-kaedah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengriwayatan hadis, yang di mana ia kebanyakannya berlaku pada zaman periwayatan. Dan zaman periwayatan ini adalah zaman yang di mana kitab-kitab hadis yang belum dibukukan, dan hadis itu ia melalui satu fasa di mana fasa zaman periwayatan ini di mana ia daripada seorang kepada seorang, melalui kaedah-kaedah yang seperti lisan daripada bacaan, ataupun dari segi hafalan, ataupun ingatan, ataupun dari segi tulisan, atau dari segi ijazah dan sebagainya. Dan zaman ini kitab-kitab hadis ini belum dibukukan dalam kitab-kitab. Maka zaman periwayatan ni berlangsung sampai tiba satu zaman di mana hadis-hadis ini ia dibukukan, dimasukkan dalam kitab oleh para imam-imam, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan sebagainya, di mana mereka hadis-hadis yang mereka terima daripada syuyukh mereka ataupun guru mereka kompilasikan, mereka letak dalam satu kitab. Itu yang dinamakan kitab-kitab hadis yang kita baca biasanya. Maka zaman itulah bermula zaman pembukuan pula. Zaman riwayatan dah berakhir, zaman pembukuan. Cuma pada zaman pembukuan pun berlakunya periwayatan, cuma ia tak tersebarlah sebab tak seperti zaman periwayatannya periwayatan hadis, zaman periwayatan. Baiklah, kita dah selesai bahagian E dan kita akan masuk bahagian F, iaitu pengkelasan hadis, di mana ini merupakan bab yang biasa kita dengar atau perbincangan yang biasa kita kita boleh kaitkanlah dengan pembelajaran kita, biasa kita dengar, dan ini merupakan satu bahagian yang penting juga untuk kita tahu. Kerana dalam kita belajar hadis Nabi SAW, kita belajar tentang sunnah-sunnah ataupun kisah-kisah ataupun panduan daripada Nabi SAW yang dalam bentuk hadis Nabi. Kita belajar kitab-kitab seperti kitab Riyadhus Salihin, kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis 40, kita belajar kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Muslim, ataupun apa-apa saja hadis yang kita nampak sama ada dalam kitab ataupun daripada video ataupun daripada dalam syarahan, maka kita akan dapati kebanyakan masanya akan disebut tentang status hadis tersebut, perbincangan tentang status hadis. Ia tidak lepas. Tak boleh kita lepaskan status hadis itu, perbincangan tentangnya itu, daripada perbincangan tentang hadis itu sendiri. Maka ini satu perkara yang sangat penting untuk kita tahulah. Kita ada ilmu sedikit sebanyak, dan kerana berkaitan dengan perlu kita tahu juga tentang sedikit sebanyak memahami apa yang digunakan, istilah-istilah digunakan oleh para ulama dalam perbincangan berkaitan dengan status hadis, kerana ia adalah salah satu daripada usaha yang sangat murni oleh para ulama dalam menjaga dan dalam memelihara hadis Nabi SAW daripada penipuan ataupun daripada pemalsuan. Dan perlu kita tahu sedikit sebanyak, lebih pada zaman ini di mana maklumat itu sangat mudah untuk kita sampaikan dan susah untuk kita kenal pasti sama ada maklumat itu ia benar ataupun tidak. Lebih-lebih lagi ia berkaitan dengan hadis Nabi SAW, maka kita perlu untuk pastikan bahawasanya maklumat itu adalah maklumat yang benar. Jadi mempunyai sedikit sebanyak pengetahuan dalam ulum hadis itu merupakan satu benda yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai pelajar ilmu, insya-Allah. Baiklah, sebelum saya masuk dalam perbincangan tentang pengkelasan hadis, saya nak ulang balik bahawasanya dalam perbincangan atau dalam subjek ulum hadis ini ataupun ilmu hadis ini, dia sebenarnya ada banyak bahagian. Ada bahagian yang membincangkan tentang istilah-istilah, ilmu istilah yang digunakan oleh para ulama, yang dicipta oleh para ulama dalam usaha mereka untuk menjaga hadis Nabi SAW. Dan itu berkaitan dengan status hadis dan sebagainya.
ilmu istilah. Ada yang bincangan berkaitan dalam ulum hadis ataupun ilmu hadis berbincang tentang ilmu rijal, tentang biodata, biografi para perawi yang meriwayatkan hadis. Ada membincangkan tentang al-jarh wa ta'dil, iaitu komen tentang kritikan ataupun pujian terhadap para perawi. Ada perbincangan tentang ilmu mukhtalafil hadis, pencanggahan di dalam teks hadis dengan pencanggahan dalam teks-teks hadis. Ada berbincang tentang ilmu ilal, iaitu kecacatan dalam matan hadis atau teks hadis juga. Maka apa yang kita nak belajar di sini adalah berkaitan dengan istilah. Kita akan fokus kepada istilah. Ilmu rijal kita dah sentuh secara ringkas sebelum ni. Pada bab yang sebelum ini kita bincang apa itu, kita kupas apa itu ilmu rijal. Dan juga kita bincang tentang apakah itu ilmu al-jarh wa ta'dil. InsyaAllah kita akan sentuh pada bahagian yang pertama, iaitu berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama, yang dicipta oleh para ulama, dan ia adalah lebih berkaitan tentang status hadis ataupun keadaan hadis itu sendiri. Baiklah, pengkelasan hadis di mana para ulama, termasuk para ulama, mereka membahagikan pengkajian tentang kategori-kategori dalam ilmu hadis ini berkaitan dengan istilah kepada tiga. Pertama sekali adalah kategori yang berkaitan dengan sifat perawi, di mana sifat perawi ini ia menentukan status hadis itu sama ada ia boleh diterima, boleh diamalkan ataupun tidak. Jadi ia berkaitan sifat perawi. Itu yang pertama. Itu yang keluar daripada hadis yang sahih, hasan dan dhaif. Kemudian ada kategori lagi satu di mana perbincangannya ia fokus kepada berapa ramai perawi yang meriwayatkan hadis itu. Jadi ia terbahagi kepada mutawatir dan ahad terbahagi kepada masyhur, aziz dan gharib. Kemudian ada perbincangan yang berkaitan dengan siapa yang mengatakan hadis tersebut. Itu yang terkeluarnya marfu', mauquf dan maqtu'. Iaitu marfu' daripada Nabi SAW, yang dikatakan oleh Nabi SAW, ataupun mauquf yang dikatakan oleh para sahabat, maqtu' dikatakan para tabi'in dan sebagainya. Jadi insyaAllah pada hari ini atau kali ini kita akan bincangkan tentang yang pertama sekali, di mana pembahagian hadis berdasarkan kepada sifat perawi. Kenapa dia berdasarkan dengan sifat perawi? Kita ulang baliklah. Saya rasa saya pernah sentuh tentang hal ini, tapi kita ulang kaji balik. Seperti yang kita dah maklumi, bahawasanya kita nak kena pastikan sebelum kita nak beramal dengan sebuah hadis ataupun berdalil ataupun berhujah dengan sebuah hadis Nabi SAW, kita kena pastikan bahawasanya hadis yang kita ada itu, ada pada kita itu atau kita nak gunakan itu merupakan hadis yang sahih. Maksud sahih di sini, ia diterimalah, hadis yang diterima, hadis yang makbul, hadis yang kita boleh berhujah dengan dia dan ia mempunyai status yang diterima. Dan macam mana kita nak pastikan hadis itu ia boleh diterima, boleh beramal dengannya atau tidak? Ialah kita kena lihat siapakah yang meriwayatkan. Kita kena kaji balik, kena kaji siapa perawi di kalangan perawi itu di dalam sanad hadis tersebut. Kenapa? Kerana untuk menentukan sama hadis itu adalah hadis yang boleh beramal dengannya ataupun berhujah dengannya ataupun tidak, kita kena pastikan kesahihannya ataupun tidak. Dan untuk memastikan kesahihannya, kita kena tengok siapa yang membawanya. Kalau pembawanya adalah di kalangan mereka yang terpercaya, di kalangan mereka yang terbaik, terpuji, tak ada masa, tak ada kecacatan pada mereka, maka kita boleh pasti bahawa hadis ini memang original, memang asli datang daripada Nabi SAW. Sebab itu untuk kita menentukan kehujahan sebuah hadis, kita kena pastikan bahawasanya hadis itu ia boleh diterima dengan melihat siapa yang membawanya. Kerana yang membawanya itu ia boleh boleh menjejaskan hadis itu sama ada hadis itu asli seperti mana yang Nabi sebut ataupun sebaliknya, mungkin cacat, mungkin kurang, mungkin tertambah dan sebagainya. Okey. Jadi kita bincangkan tentang bagaimana dalam kategori atau pembahagian hadis berdasarkan kepada sifat perawi. Nah, di sini ulama membahagikan hadis berdasarkan dengan kategori ini, sifat perawi ini, ada makbul dan ada yang mardud. Dua bahagian, makbul dan mardud. Makbul tu maksudnya diterimalah. Makbul. Perkara makbul itu diterima. Seperti doa makbul, bila kita berdoa, kita kata semoga Allah memakbulkan doaku. Makbul tu diterima, semoga Allah terima doaku. Jadi hadis yang makbul ada dua
iaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Kenapa dia makbul? Kerana ia diterima dalam hujah, diterima untuk kita beramal dengannya. Jadi ada dua, iaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Dan hadis sahih dan hadis hasan ni ulama mengatakan kita boleh beramal dengannya, boleh berhujah dengannya. Mungkin antara sahih dan hasan ini dia berbeza sikit daripada segi berapa peratus dia sahih. Macam hadis sahih dia 100% kita boleh, tidak ada masalah dalamnya, kita boleh berhujah beramal, tak perlu kita risau. Hadis hasan sebenarnya sama juga, ia boleh kita beramal dengannya, cuma dari segi darjat dia tu dia kurang sikit daripada hadis hasan atas, mungkin ada sedikit kekurangan dari segi hadis hasan kalau nak dibandingkan dengan hadis sahih. Itu kita akan bincangkan. Itu adalah hadis makbul. Hadis makbul terbahagi kepada sahih dan hasan, dan sahih dan hasan adalah di bawah hadis makbul, iaitu hadis yang diterima. Hadis mardud pula, ataupun hadis yang mardud, dalam kategori mardud pula adalah yang dimasukkan mardud itu ditolak, tidak boleh digunakan, iaitu hadis daif di bawahnya. Dalam mardud tu adalah hadis yang daif, dan hadis daif ni ada banyak jenis, di antaranya juga termasuk di dalamnya adalah hadis palsu. Hadis daif adalah hadis di dalam kategori mardud. Jadi ada dua hadis dalam segi sifat perawi, dari segi penentuan berdasarkan sifat perawi ada dua, makbul dan mardud. Makbul hadis sahih dan hadis hasan, mardud pula hadis daif. Nah, kalau kita lihat dari segi perbincangan dalam kitab, dia ada sentuh tentang sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Saya tak nak sentuh dah secara berat ataupun saya tak nak rujuk gunakan kitab 100%, saya akan syarahkan saja. Baiklah, apakah itu hadis sahih? Nah, hadis sahih ni adalah hadis yang merupakan di antara tingkatan yang paling tinggi sekali, yang di mana para ulama mengatakan hadis sahih ni kita boleh beramal dengannya tanpa ragu-ragu, tanpa kita syakwa sangka, dan siapa yang menentukan dia sahih ke tak, ini semua para ulama lah, para pengkaji hadis. Dan hadis sahih ni dia ada syarat. Para ulama dalam mereka memelihara hadis Nabi SAW, maka mereka datangkan beberapa syarat yang perlu untuk dipatuhi, perlu untuk checklistnya, perlu untuk ditik. Kalau tak dapat ataupun tidak kurang daripada syarat-syarat yang telah ditetapkan ini, maka hadis itu tidak boleh menjadi sahih. Jadi ada 5 syarat yang para ulama tetapkan. Yang pertama sekali adalah sanad yang bersambung. Sanad yang bersambung. Maksud sanad bersambung ini adalah dalam hadis tersebut, untuk sebuah hadis itu dikenal pasti sebagai hadis yang sahih, sanad maksudnya para perawi yang meriwayatkan hadis itu daripada Nabi SAW sampailah ia dibukukan oleh para imam kitab yang memuatkan hadis tersebut dalam kitab mereka. Para perawi ini, tak tahulah, mungkin ada sedikit, mungkin ada 5, ada 10, mungkin lebih daripada itu. Mereka kena pastikan bahawasanya tidak ada terputusnya dalam rangkaian tersebut, dalam periwayatan tak ada terputus. Maksud terputusnya, contoh mungkin berlaku yang ada 10 orang dalam 10 perawi dalam sanad tersebut, kemudian dapati bahawasanya nombor 5 dan nombor 6, nombor 5 meninggal dunia tahun 700, nombor 6 lahir tahun 800. Itu terputus kerana mustahil untuk mereka bertemu, kerana mereka zaman dah berlainan. Ataupun contoh mungkin ada yang terputus seperti yang nombor 7 dan nombor 8. Nombor 7 dia tinggal dekat Kufah, dan dia tak pernah keluar daripada Kufah. Kufah ni satu tempat lah, dekat negara Arab dulu, dekat Kufah, dekat Iraq. Dekat Kufah dia tak pernah keluar. Kemudian nombor 8, dia pula tak pernah keluar daripada Madinah, tak pernah dia bermusafir keluar daripada Madinah, duduk kat Madinah semua hidup hayat dia. Jadi kedua-dua ini mustahil untuk mereka berlakunya penemuan. Jadi mustahil untuk berlaku periwayatan antara kedua-dua, nombor 7 dan nombor 8. Maka dalam hal itu berlakunya terputusnya dalam sanad. Saya tunjukkanlah contohlah, kalau kita dapat berita mengejutkan,
Contohlah dekat kerja kita, dekat tempat kerja kita, kita dapati daripada sahabat kita, kawan kerja kita, bahawasanya semua besok bulan ni dapat gaji lebih. Kita tanya dia lah, pasal ni berita penting, berita penting, berita mengejut. Sebelum ni tak pernah dapat gaji lebih. Kita tanya dia balik, mana kau dapat berita ni? Dia kata, aku dapat berita ni daripada si Fulan. Si Fulan yang kerja kat tingkat 3. Dia kau pasti tak? Ya, dia beritahu kepada aku. Kemudian kita gajilah. Kita tengok betul tak kita jumpa yang nombor 3 ni. Nombor apa yang orang yang tinggal kawan yang beritahu berita itu pada kawan kita itu. Mana kau dapat berita ni? Oh, aku dapat berita daripada Abu tingkat 4. Kita pergi jumpa Abu. Abu, kau dapat berita mana? Aku tak tahulah. Aku dapat macam gitu-gitulah berita. Kita tanya dia, mana dapat, siapa yang berikan, dia tak boleh berkasih. Dalam hal itu, dia mengatakan, dalam hal ini, kalau kita lihat, sudah tentulah, yang pertama sekali yang beritahu maklumat tu, sudah tentu mungkin bos, ataupun orang kata tu, majikan kita. Tapi, kat tengah-tengah dalam rangkaian tersebut, dalam pengriwayatan ataupun pemberitahuan berita tersebut, adanya tak kena di sana, iaitu daripada Abu tingkat 4. Abu tingkat 4 dia tak boleh berikan kepada kita daripada mana dia berita, dia dengar. Yang pasti dia kata ni datang daripada bos. Maka dalam hal itu terputusnya sanad. Macam gitu. Jadi dalam hal ini, untuk sebuah hadis menjadi hadis yang sahih, syarat yang pertama adalah ittisal sanad, iaitu bersambungnya sanad. Tidak boleh ada terputus. Kalau ada terputus, maka hadis itu dia bukan hadis yang sahih, malah ia merupakan hadis yang dhaif. Itu adalah syarat pertama. Syarat yang kedua ni adalah berkaitan dengan keadilan perawi. Maknanya dalam hadis itu, kalau nak hadis itu menjadi sahih, semua perawi dalam sanad tersebut, semuanya daripada awal sampai akhir dia, mestilah di kalangan mereka yang adil. Nah, perkataan adil kita dah bincangkan pada video yang lepas. Adil itu ia lebih merujuk kepada agama seseorang, keimanannya, ketakwaannya, dari segi zahirnya lah. Sudah tentu kita cuma boleh menghukum seseorang berdasarkan kepada zahirnya, kan? Daripada apa yang berlaku, apa yang di sebalik iman dia, dalam hati dia itu, kalau kita tak nampak tu, memang kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat keadilan seorang itu dari segi bagaimana, tengok kalau dia ada melakukan maksiat secara zahir ke tak, dia di kalangan mereka yang fasik ke tak, yang banyak melakukan dosa terang-terangan ke tak, ada tak apa benda-benda yang dia melaksanakan atau dia lakukan dalam kehidupan harian dia itu, ia menjatuhkan maruah dia sebagai orang Islam, melakukan dosa secara terang-terangan, ataupun kita boleh nampak dia ni tidak solat dan sebagainya. Ini semua yang menentukan sama ada seorang itu adil. Perkataan adil di sini bukan dari segi bahasa, bukan adil saksama, bukan. Tapi adil dalam ilmu hadis ini, ia merujuk kepada keadaan ketakwaan seseorang itu, kan? Tentang bagaimana agama dia itu. Jadi lebih kepada peribadi seorang perawi. Jadi bukan satu orang perawi je kita kena cek, semua perawi. Kalau di antara perawi ada 10 perawi, kita dapati walaupun satu di kalangan para perawi, satu perawi je kat tengah-tengah mungkin, dia adalah seorang yang melakukan dosa. Dia pernah dikenali sebagai seorang yang pernah bohong, contoh. Dia pernah menipu. Dia pernah tidak jujur dalam kehidupan harian dia. Contoh, walaupun kita pernah disaksikan bahawasanya dia pernah pergi pasar, kemudian dia menipu penjual. Hatta kecacatan yang kecil sekalipun seperti begitu, ia boleh menjadikan orang itu bukan adil dalam ilmu hadis. Jadi nak kena pastikan, ini macam mana kita lihat sampai begitu sekali dari segi peribadi para ulama, mereka menilai para perawi untuk memastikan hadis Nabi SAW itu ia asli, ia terjaga, ia sempurna. Jadi syarat yang kedua adalah untuk memastikan para perawi semua di kalangan mereka yang adil, iaitu yang terpelihara dari segi agama mereka. Itu adalah syarat kedua. Kalaulah ada para perawi di antaranya walaupun satu yang tidak adil atau kurang sifat keadilan dia, maka hadis itu daripada sahih, dia terus jadi hadis yang dhaif. Okey? Syarat ketiga adalah seorang itu, para perawi itu hendaklah di kalangan mereka yang dhabit. Tadi kita bincang tentang adil, sekarang dhabit pula. Dhabit kita dah bincangkan juga pada video yang lepas.
Siapakah itu perawi yang dhabit? Perawi dhabit itu berkaitan lebih kepada kaedah periwayatan dia. Lebih kepada cara dia, iaitu hendaklah dia itu di kalangan orang yang menjaga hadisnya. Penjagaan hadis yang baik. Tak kira sama ada dia riwayatkan hadis melalui lisan daripada hafalan dia, ataupun dari segi tulisan, ataupun dari segi ijazah atau pemberian kitab dan sebagainya. Kita dah belajar tentang kaedah-kaedah yang digunakan dalam penerimaan dan periwayatan hadis. Yang paling biasa dilakukan atau diamalkan adalah periwayatan hadis melalui hafalan, di mana seorang itu dia hafal hadis daripada guru dia, kemudian dia sampaikan kepada anak murid dia melalui hafalan dia. Dia sebutkan, dia bacakan hadis tersebut dan anak murid dia terima. Ataupun dia tulis hadis, iaitu bila dia seorang itu dia menerima hadis itu, sebuah hadis daripada guru dia baca, dia tulis, kemudian bila tiba masa dia jadi guru, dia ada anak murid, dia sampaikan tulisan dia, dia tunjukkan dan sebagainya, ataupun dia berikan hadis itu yang di dalam bentuk tulisan, hadis yang dah telah dicatat dalam kitab dia ataupun dalam nota dan sebagainya. Dalam hal ini, dhabit dalam kedua situasi ini, dua kaedah ini, hendaklah orang tersebut dia jaga dengan baik. Kalau dari segi hafalan dia hafal hadis, dia kenalah selalu ulang kaji. Dia kena ingat. Dia tak boleh lah yang lupa, di kalangan mereka yang lupa. Bila pendengaran dia kena baik, bila dia sampaikan dia kena baca dengan baik. Dia tak boleh di kalangan mereka yang orang kata lalai lah dalam pengajian, dalam pembelajaran hadis atau dalam pendengaran hadis daripada guru dia. Kemudian kalau dia tulis, dia bukan di kalangan mereka yang ingatan kuat, tapi dia tulis hadis daripada guru dia, maka dia pastikan bahawa tulisan dia itu tulisan jelas, tulisan yang cantik, yang boleh difahami. Kalau dia tulis pada satu waktu itu, 10 tahun selepas tu dia masih boleh baca. Dia kena jaga tulisan dia, jaga kitab dia. Dan bukan saja dari segi tulisan, tapi bahkan kitab dia tu kena jaga. Jangan diletak sembarang-sembarang. Jangan diletak di mana tempat orang boleh buka, orang boleh baca, di mana orang lain pun dia boleh melakukan penipuan menggunakan kitab dia. Dia ada 10 hadis dalam, orang lain nampak kitab terbiar dekat tepi jalan, atau dia biarkan dekat mana-mana. Orang boleh nampak, orang boleh buka, boleh baca. Orang mungkin boleh tukar ataupun boleh ubah ataupun boleh buat penukaran sedikit terhadap hadis dia. Maka kalau orang macam gini, dia bukan dikira kalangan mereka dhabit. Jadi orang dhabit ini dari segi hafalan, dari segi tulisan, dari segi catatan, dia kena jaga. Kalau hafalan, dia kena jaga hafalan dia, kena pastikan hafalan dia tu kuat. Dia tak boleh di kalangan mereka yang lupa-lupa selalu. Ataupun kalau dari segi tulisan, dia kena jaga tulisan dia, dan dia kena jaga kitab yang di mana dia tulis hadis dia. Ini adalah dhabit. Kalau seorang perawi itu dia tidak dhabit, dia selalu lalai dalam hafalan, dia selalu lupa, senang sangat lupa. Kemudian kalau dia tulis pula, dari segi hadis tu dia tulis, hadis dia itu selalu kitab dia hilang. Kemudian bila dapati ada banyak tambahan ataupun pengurangan, orang dah kacau lah kitab dia. Kemudian tulisan dia pula tak cantik. Apabila ditulis, nanti lepas 1 hari 2 hari dia baca balik, dia sendiri susah nak baca, dia tulis cakap ayam. Maka hadis itu daripada sahih, ia boleh menjadi hadis yang dhaif. Namun di sini para ulama memberikan keringanan sedikit, di mana kemungkinan kerana hafalan ini, walaupun seorang itu hafalan ataupun segi tulisan ini mungkin dari segi skill seseorang ataupun kemampuan seseorang itu, maka apabila seseorang itu, sesiapa sajalah dia boleh mungkin terlupa, mungkin lalai sedikit, cuai sedikit. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan, kalau seorang perawi itu dia melakukan kecuaian tapi jarang sekali ataupun sedikit saja, ataupun mungkin hafalan dia itu dia kurang sedikit dari segi hafalan, ada sedikit kekurangan, tak banyak tetapi kurang sedikit saja, dia kadang-kadang lupa tapi kebanyakan masa dia ingat, maka hadis itu ia boleh menjadi hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Di sini terlihat para ulama, kita dah bincangkan 3 syarat, ada lagi 2 syarat kita nak bincangkan. Hadis, kalau syarat pertama sanad bersambung, hadis tu sahih. Sanad tak bersambung jadi dhaif. Syarat kedua, perawi itu kena adil.
Perawi adil, hadis tu menjadi sahih. Tapi kalau perawi tidak adil, walaupun sedikit, sama ada banyak ataupun sedikit, hadis tu menjadi hadis yang dhaif. Tetapi para ulama memberikan keringanan sedikit dari segi syarat ketiga. Dalam syarat ketiga berkaitan dengan kedabitan seorang perawi, hafalan ataupun ingatan ataupun cara penjagaan tulisan, kalau dia ada kurang sedikit, maka hadis dia tetap boleh dikira sebagai diterima, tetapi darjat di bawah sahih, iaitu hadis hasan. Jadi untuk sebuah hadis jadi hasan, dia satu syarat je lah yang membezakan dia dengan sahih. Lihat macam gitu. Jadi kalaulah walaupun dia seorang di kalangan mereka yang dhabit, dia seorang perawi itu dhabit, tapi syarat pertama atau syarat kedua atau syarat keempat dan kelima yang kita akan bincangkan nanti, dia tak dapat tepati, maka hadis tu tetap jadi hadis yang dhaif. Jadi kita dah bincangkan 3 syarat. Maka syarat yang keempat adalah hadis tersebut kena selamat daripada syazun. Nah, syaz tu maknanya kejanggalan ataupun keganjilan. Dan ini lebih kepada pembandingan antara riwayat. Iaitu sebuah hadis itu dia tidak boleh dia ganjil kalau nak bila dibandingkan dengan riwayat-riwayat lain. Maksudnya apa? Contoh, saya ni seorang guru. Saya seorang syekh. Saya menyampaikan dalam satu majlis sebuah hadis kepada anak murid saya. Ada 10 anak murid, semua duduk keliling saya sama-sama, semua dengar. Jadi saya bacakan sebuah hadis. Maka hadis yang sama diterima oleh anak murid yang sama semua pada waktu yang sama, maka semua tulis ataupun semua hafal. Kemudian selepas beberapa masa didapati bahawasanya di antara murid 9 orang semua riwayat yang sama mereka ambil daripada saya, tapi ada satu yang lain. Maka yang satu tu dia mempunyai hadis yang ganjil daripada yang lain, maka hadis dia dikira sebagai hadis yang syazun. Macam gitu. Jadi tak boleh hadis tersebut dia berbeza, tak boleh ada dia ganjil kalau dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Baiklah, itu adalah syarat yang keempat.